Assalamualaikum. Saya Siti Nurabiatul Sakinah binti Junaidi. Nombor matrik D2113786 dari kelas pengajian Malaysia, grup kelima daripada kumpulan 3. Hari ini saya akan membentangkan tajuk dasar-dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan. Pertama sekali, saya ingin menerangkan latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul satu kesedaran di kalangan para pemimpin dan rakyat bahawa betapa mustahaknya dasar pendidikan kebangsaan bagi menggantikan dasar pendidikan penjajah untuk memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyelenggaraan 1956 dan telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang telah menghasilkan laporan Rahman Talib. Setelah itu, laporan Taman Rahman Talib telah dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Kemudian, sebuah jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaannya. Hal ini kerana ingin menjadikan matlamat ataupun tujuan dasar pendidikan kebangsaan ini menjadi kenyataan. Antara matlamat yang telah dinyatakan dalam dasar pendidikan kebangsaan ini ialah pertama sekali matlamatnya untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan jawatan kuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Falsafah pendidikan kebangsaan, di mana kita mengetahui bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis. Falsafah pendidikan kebangsaan ini menggunakan pendekatan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mampu mencapai kesejahteraan diri dan menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Strategi dasar pendidikan kebangsaan. Antara strategi yang telah dilakukan ialah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar. Yang kedua, menjadikan kurikulum yang sama berorientasi ke Malaysia bagi semua jenis sekolah. Yang ketiga, memperkenalkan sistem KBSR dan KBSM berdasarkan perkara 3M. Yang keempat, memperkenalkan sebuah wawasan remote iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Seterusnya, meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Seterusnya, cabaran dasar pendidikan kebangsaan ialah dalam aspek dalaman. Perbezaannya dalam budaya, bahasa, keturunan, kepercayaan dan keturunan bahawa pengaruh sikap dan nilai kepada seseorang itu sukar untuk menerima perubahan yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan di negara kita. Oleh itu, kedudukan corak diubah juga menjadi salah satu cabaran kepada kita. Berdasarkan kedudukan corak sumber ekonomi adalah disebabkan oleh sistem penjajah British dasar pecah dan perintah, di mana kedudukan boleh dilihat oleh orang Melayu di kampung, orang Cina di Lombok Bukit Timah dan orang India di ladang getah. Untuk mencapai perpaduan kaum dalam pendidikan, kerajaan telah memikirkan satu cara untuk meletakkan pelajar dari semua kaum untuk bersatu dengan mengubah keadaan ekonomi yang mewujudkan peluang pekerjaan karya pelbagai bangsa.
Dasar pendidikan kebangsaan sebagai asas pembentukan Malaysia. Tujuan asal dasar pendidikan kebangsaan dalam membentuk masyarakat Malaysia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saling menghormati. Dalam membentuk masyarakat plural yang harmoni, segala asas, strategi dan juga objektif dipikir adalah amat perlu untuk difahami dan diaplikasikan oleh masyarakat. Seterusnya, dasar pendidikan kebangsaan mewujudkan penyatuan falsafah dan objektif yang seimbang berasaskan kepentingan hubungan etnik yang pelbagai di Malaysia. Selain itu, memperkenalkan pelan pembangunan pendidikan 2001 sehingga 2010 bertujuan melahirkan sebuah masyarakat yang saksama melalui peningkatan paras pendapatan dan kualiti hidup untuk orang yang berpendapatan rendah. Dalam konteks hubungan antara kaum dalam masyarakat Malaysia, dasar pendidikan kebangsaan adalah landasan yang tepat untuk membawa generasi masa hadapan sebagai generasi bersatu padu. Dasar yang membawa ke arah pembinaan bangsa Malaysia yang unggul. Kesimpulannya, dasar pelajaran kebangsaan sewajarnya dapat menampung kepentingan-kepentingan negara buat masa kini dan masa hadapan. Sesuai dengan harapan negara, iaitu mendapat tahap negara perindustrian. Pendidikan tersebut diberikan kepada rakyat selaras dengan keperluan syarikat swasta dalam bidang-bidang seperti perkhidmatan, pengeluaran dan sebagainya. Dapat memberi dorongan kepada rakyat yang terlibat secara giat dalam bidang kesewanan dan tidak berharap kepada kerajaan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Dasar ini bukan sahaja dapat memaksimumkan tenaga manusia dari segi kuantiti, tetapi dari segi kualiti dan mutu juga. Dasar kerajaan kini yang menitik beratkan penyertaan swasta secara giat.